Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita sekali lagi dalam kuliah kita hari ini malam ni, insya-Allah. Hari ini bertajukkan apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Sandiwara Dunia. Okey, hari ini kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, selebriti ustaz kita, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Halim Din yang akan membicarakan tentang tajuk Sandiwara Dunia. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan menjemput beliau bersama-sama dengan kita untuk pengisian kita pada malam ini, insyaAllah. Dan saya Anwar bin Nordin, hos anda pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, eloklah sekiranya saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita bantu share, like dan tag kawan-kawan untuk kuliah pada hari ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan jemput Ustaz Halim Din bersama-sama dengan kita untuk memberi pengisian pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, klik button share kat bawah ni, insyaAllah. Sama-sama kita menyebarkan manfaat dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Halim Din. Right. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Dia sihat. Okey, sihat. Okey, Ustaz sekarang ni berada di sebelah kiri saya. Kena tengok kat sini. Okey, Ustaz kena belah tengok kanan, insya-Allah. Okey Ustaz, berada di mana tu Ustaz? Saya berada di Ipoh. PKP ni berada di Ipoh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat ya? Baik, sihat alhamdulillah. Okey Ustaz, bagaimana PKP tahun ni Ustaz? Itulah apapun paksa kita menerima lah dengan penuh kesabaran. Ini satu ujian daripada Allah. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang kita boleh dapati daripada apa yang sedang berlaku. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah. Okey Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, kita dipersilakan Ustaz Halim Din untuk membicarakan tentang tajuk topik kita kuliah pada hari ini, Sandiwara Dunia. Dipersilakan, insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Maka kata Allah, sesungguhnya tidaklah kehidupan di dunia itu, kata Allah, melainkan hanyalah permainan dan senda gurau semata-mata. Tetapi kehidupan di negeri akhirat itulah yang lebih baik, yakni bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Apakah kamu tidak memikirkan? Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 32. Surah Al-An'am ayat 32. Terima kasih saudara Anwar daripada tim Fatih Team yang menjadi penganjur pada kuliah ataupun ceramah online kita pada malam ini. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, saudari-saudari, sahabat-sahabat rakan-rakan yang saya kasih sekalian, apa khabar? Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan malam ini malam yang baik bagi kita untuk sama-sama kita mengkoreksi diri, muhasabah diri, merenungi diri dan juga memuhasabah ataupun melihat kepada kehidupan kita yang sedang berada kehidupan di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk pada hari yang ke-13 Syawal 1441 Hijri. Diam tak diam, semakin hampir kita ke pertengahan bulan Syawal yang kita raikan sebagai hari raya Idul Fitri minal a'idin wal faizin, iaitu hari raya kita kembali kepada hidupnya, yakni fitrah, kembali kepada fitrah. Daripada kita tak boleh makan di siang hari, maka kita boleh makan di siang hari.
Dan yang kedua, wal faizin, iaitu hari raya kemenangan bagi umat Islam setelah mana mereka menahan nafsu ataupun memperjuangkan ya kehidupan mereka dengan segala apa yang berlaku di bulan Ramadan itu, maknanya segala bentuk dugaan, ujian dan berbagai-bagai yang Allah bentangkan sewaktu kita berada di bulan Ramadan, maka kita jadikan saum ataupun ibadah puasa kita tuan-tuan sebagai junnah, yakni perisai untuk pertahankan diri kita dan daripada nafsu kita terjerumus ke kancah kebinasaan. Alhamdulillah, bersyukur kita. Maknanya bulan Syawal ni bulan kejayaan dan kemenangan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita nak sebut pada malam ini tentang satu perkara yang dinamakan sebagai sandiwara dunia. Apa maknanya sandiwara dunia ni? Kalau disebut sandiwara ni, macam-macam lah. Lakonan pun boleh sandiwara. Ya. Lakonan, lakon umpamanya. Sandiwara ni benda yang kita boleh sifatkan sebagai main-mainan. Ini sandiwara. Malah berlakon, main-mainan, ya, bukan sesuatu yang hakiki. Maka apa yang disebut sandiwara itu adalah dunia. Dunia, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada kalimah dunung, yang maksud dunung itu adalah yang dekat, yang boleh dipegang, yang boleh direnung, dilihat dan boleh disentuh. Itu dunia yang boleh dirasa. Yang kedua, kata Imam Nawawi, dunia itu adalah maksudnya danaah yang dibenci. Dibenci, ya, maknanya orang yang beriman dia bukan jadikan dunia itu sebagai suatu kehidupan yang kekal, tetapi dunia itu adalah suatu yang fana. Sudah tentulah dia memahami erti maksud kehidupan di atas dunia yang fana ataupun di dunia yang fana. Gabungan daripada sandiwara dunia bermakna yang disebut lakonan, permainan dunia yang banyak yang disebutkan tadi oleh Allah di dalam Al-Quran. Rujuk balik surah Al-An'am ayat yang ke-32. Yang disebutkan tadi, wamal hayatud dunya, kata Allah, tidaklah hidup di dunia ini, kata Allah, illa melainkan la'ibun wa lahun. La'ibun maknanya permainan, mal'ab padang permainan. La'ibun ni main-main, walahun, yang disebut lahun itu adalah yang sia-sia, kalau kata senda gurau, yang sia-sia, yang tidak ada apa-apa manfaat. Lahun termasuk juga disebut sebagai lahwal hadis, iaitu hiburan-hiburan yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lahun. Artinya, muslimin-muslimat, saudari-saudari, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, bila mana Allah menurunkan ayat tersebut, maka Allah menceritakan di hujung ayat itu, illa la'ibu wa lahwun waladdarul akhirah waladdarul akhiratu khairun, sesungguhnya negeri akhirat itulah yang baik, yang terbaik. Bagi siapa? Lilladzina yattaqun, kata Allah. Yakni bagi mereka orang-orang yang beriman, dah mereka itu sudah tentu menjadi orang yang bertakwa. Ini tuan-tuan sekalian. Maknanya apa yang kita lihat? Ialah bila kita hidup di dunia ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan lakonan, penuh dengan mainan, penuh dengan perkara-perkara lara, sia-sia yang tidak manfaat. Tetapi bagi orang yang melihat akhiratnya itu lebih banyak, akhiratnya itu lebih kekal, maka mereka akan memanfaatkan apa sahaja ruang dan peluang, apa sahaja tuan-tuan, every single, setiap sesuatu yang ada di dunia, baik peluang, baik ruang dan peluang yang ada, mereka akan mengusahakan sesuatu yang seboleh-boleh, yang sebaik-baiknya. Mereka tidak mahu sedikit pun membuang masa dengan perkara-perkara lara, sia-sia, mainan.
tetapi diisi dengan sesuatu yang ada manfaat untuk negeri akhirat yang banyak. Kan itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah menyatakan bahawa wahai dunia, kalau kamu nak menipu, jangan tipu aku. Wahai dunia, kalau kamu nak tipu, jangan tipu aku. Wahai dunia, kalau kamu nak tipu, jangan tipu aku. Dunia, berambus kamu pergi tipu orang lain. Kamu jangan tipu aku. Inilah yang katakan Sayyidina Ali. Dia tidak mudah ditipu oleh tipu daya dunia yang banyak. Sebab dia tahu bahawasanya dunia ni melakukan banyak tipu daya. Sebab itu orang banyak tertipu, yang disebut tipah tertipu. Dengan keseronokan yang boleh dipegang, yang boleh disentuh. Yang boleh dipegang, yang boleh disentuh, yang boleh dirasa, yang boleh dilihat. Yang kata dunia. Lalu Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sengaja saya petik dalam surah Ali Imran ayat 14, tuan-tuan sekalian. Boleh rujuk. Allah sendiri menyebut diperhiaskan zuyyina linnas kepada manusia itu, kata Allah, hubbus syahawat, al-hub, ma makna al-hub? Al-hub imalatu qalbun, kecenderungan, tendensi, kecenderungan hati jiwa, berat hati jiwa ni ke arah apa dia? Syahwat ni keinginan yang kuat. Yang disebut hubus syahwat minan nisa'i, yang pertama syahwatnya ke atas wanita. Ini yang kata perhiasan dunia. Yang pertama sekali Allah sebut nisa'i, daripada kalangan wanita-wanita. Kemudian wal banin, dunia ada keindahan, ada syahwat, keinginan pada anak umpama. Diseronok dengan anak sampai lalai dia nak buat ibadat. Yang ketiga kata Allah, iaitu qintar muqantarah minaz zahabi wal fiddah, kekayaan daripada emas dan perak. Dah ada 1 juta nak 2 juta, dah ada 10 juta nak 100 juta, dah ada berjuta-juta nak bilion, triliun. Itu antara qintar muqantarah. Baik, kemudian apa disebut lagi? Wal khailil musawwamah. Khailil maksud dia kuda. Yang kuda berlari kencang, yang kuda ni kuda yang hebat. Maknanya kalau hari ni ramai orang yang menyukai kepada kenderaan-kenderaan yang hebat. Untuk saya ceritalah, Jaguar, Bentley umpamanya, Porsche, Lamborghini, hebat. Oh tuan-tuan, Merc ni bawah lagi lah, dah jadi BMW bawah. Jadi ini disebut khailil musawwamah, kecintaan, syahwat, kesukaan manusia pada kenderaan. Kemudian Allah sebut lagi apa dia? Yakni wal an'am, binatang ternakan. Ini bagi orang yang apa dia adanya, dia punya, orang kata apa dia, ternakan yang hebat. Kemudian selain daripada ternakan ada lagi wal harf, kebun-kebun tanaman, tak kira buah-buahannya, gandum, padinya, kelapa sawitnya, macam-macam hari ni yang disebut perusahaan komoditi ni. Yang hari ni pula orang nak buat tanaman buluh pula, sebab buluh ni rupanya ada nilai. Ini contoh ni disebut wal harf. Dan dah Allah sebut dah daripada wanita, kemudian anak pinak, kemudian harta yang banyak, kemudian kuda yang hebat, yang kelima binatang ternakan, yang keenam kebun-kebun tanam-tanaman. Semuanya itu Allah sebut zalika mata'ul hayatid dunya. Apa maksud mata'? Ulama tafsir menyebut mata' ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segala perkara, segala benda yang disebut itu kesukaan, kemewahan, keseronokan. Di situ mata'. Hidup dunia ni memang seronok, mata'. Lebih-lebih lagi orang yang tak sedar diri, mayang dia tak fikir, baca Quran dia tak fikir. Kita tengok macam mana majlis ilmu musim PKP ni, waktu PKP ni, Masya Allah, siang malam pagi petang tuan-tuan,
kadang pukul 12, pukul 1 pagi masih lagi berada dalam ruang majlis-majlis ilmu. Ada yang mengaji tajwid, ada yang mengaji ilmu fiqh, ya, kuliah online. Pilih aja mana-mana ustaz. Ya, tiap hari, siang, malam, pagi, petang. Ini waktu PKP khusus. Ini pun hikmah. Ini ada hikmah yang cukup banyak. Maknanya kita mencari dan mencuri peluang yang ada pada waktu PKP ni. Kita tak mau buang masa, kita tak waste time, kita tak buang masa. Tetapi kita isi ruang yang ada. Sebab kita ambil tadi. Perkara yang kita lihat, dunia ini kita lakukan apa dia? Nabi kata, ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia ni kita buat, kita cari usaha tempat untuk kita bercucuk tanam. Maka kata Nabi, dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Hasilnya nanti kamu akan tuai di akhirat. Hasilnya nanti kamu akan tuai di akhirat. Nabi kata. Jangan bimbang, tak rugi tuan-tuan. Segala usaha yang kita buat, segala apa yang kita lakukan, namanya amalan yang salih, namanya ibadah, sudah tentu ganjaran yang cukup besar di sisi Allah. Di mana? Nun, di akhirat. Yang kita buat ibadah malam, bangun tiap-tiap malam, senyap-senyap. Orang sedang nyenyak tidur, kita bangun. Kenapa? Kita mengambil suatu amalan sunnah Rasulullah SAW. Sebab kita tahu, buat apa aku cinta dunia tak? Fikir-fikir balik, buat apa aku cinta dunia? Aku nak mati dah. Aku nak mati dah lagi berapa hari ni. Kalau aku masih lagi asyik dengan dunia yang katakan sandiwara, aku akan ditipu. Yang katakan manusia ni tertipu dengan keindahan dunia. Zalika mata'un. Itulah kata Allah, mata'. Keseronokan. Kamu telah tertipu, ditipu oleh dunia, sandiwara dunia. Sedangkan kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya tempat kembali yang baik ialah tempat kembalinya kepada aku. Dalam maksud kata ulama tafsir menyatakan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni yang kita nak sambut kejayaan. Kita sambut kemenangan. Bila selesai 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, bila mana 1 Syawal gema takbir pada malam hari raya itu, menandakan satu kemenangan, satu kemenangan, satu kemenangan. Ditambah lagi kata Nabi SAW, zayyinu a'yadakum bitakbir. Kamu hiasi hari raya kamu dengan takbir. Kita hiasi hari raya kita bermula pada malam hari raya. Hari terakhir kita berpuasa, malam tu, malam raya, Nabi suruh kita perbanyakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iaitu Allah yang maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Apa maknanya? Iaitulah kejayaan, kemenangan, kejayaan, kemenangan, kejayaan, kemenangan. Yang kita sambut pada malam hari raya, pagi hari raya sebelum solat sunan Aidul Fitri. Yang baru ni kita ramai pakat-pakat buat di rumah. Alhamdulillah, pengalaman baru. Pengalaman baru. New normal. Maknanya, yang kita hidup nak biasakan sesuatu yang baru. Selesai besok, kita baliklah mayang di masjid kan. Bagi yang lelaki elok berjamaah di masjid. Jumaat, khutbahnya. Sekarang ni, terpaksa kita hadapi dulu. Suatu kehidupan normal barulah. Kehidupan yang disebutkan dari kehidupan yang baru. Tapi kita kata tidak. Tidaklah kata kerugian yang banyak. Sebaliknya, kalau kita pandai mengambil peluang tadi, mengintai peluang nampak. Waktu PKP ni lah yang kita dapat bersama dengan keluarga kita, family kita, isteri dengan anak-anak kita bersama dalam solat berjamaah, tadarus Quran bersama umpamanya. Ini yang kita hikmah ni. Sebab itulah balik. Orang yang memanfaatkan dunia ni, maka Nabi menyatakan dunia ini hanya tempat bercucuk tanam. Nabi kata, kalau kamu tahu besoknya berlaku hari kiamat, kalau kamu tahu besok berlaku hari kiamat, sedangkan di dalam genggaman tanganmu ada biji benih, maka Nabi suruh kita tanam biji benih tersebut.
Sekalipun kita tahu besoknya adalah hari kiamat. Apa maksud dia tuan-tuan? Ambil hadis Nabi yang lain. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hiduplah kamu di dunia ni, kata Rasulullah, seolah-olah kamu hidup buat selama-lamanya. Maknanya, kita kena cari usaha bekalan untuk kehidupan yang disebutkan tadi buat selama-lamanya. Jangan hanya duduk-duduk tidak ada usaha. Sedangkan kita memerlukan. Kita nak duit, nak beli barang untuk makan minum, nak besar. Ya. Bila kahwin ada isteri pula dengan izin Allah, ada anak. Semua ni tanggungan. Jadi Islam memerintahkan kita supaya berusaha. Kemudian berdoa, kemudian bertawakal. Tu maksud tawakal tu package. Kamu dah usaha dan ada dengan macam-macam strategi, planning strategi macam-macam. Dan akhirnya barulah kamu bertawakal. Maksud tawakal itu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sebenarnya orang yang tawakal ni lagi kuat iman di akidah ni, mantap. Bila kita tawakal pada Allah, lagi yakin kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya, kita anggap, kata Nabi, bila hidup ni seolah hidup kamu buat selama-lamanya. Jangan duduk diam goyang kaki. Yang kedua Nabi kata, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati pada besok hari. Macam mana agak-agak? Kalau kita tahu tuan-tuan, hidup kita besok pagi selepas subuh pukul 6.30, malakul maut akan datang untuk cabut rentap nyawa kita. Allahu Akbar. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Yang kata, mati ni kita tak tahu. Sebab itu Nabi suruh beramal. Kamu seolah pagi besok kamu akan mati. Ramai orang tak sedar diri tuan-tuan. Sekarang ni ramai orang tak sedar diri. Ni masalah. Dah puasa sebulan tak sedar diri lagi. Nak seronok Yahu-Yahu lagi. Bahkan lebih lagi dia kata lepas habis sebulan ni macam keluar daripada penjara. Na'udzubillah min zalik. Allah. Dia rasa duduk dalam bulan Ramadan ni macam duduk dalam penjara. Macam duduk di sel penjara ni. Susah nak buat apa. Tak bebas. Itu maksud dia. Sebab mulut ni dia tidak jadi mulut yang banyak zikir. Tidak menjadi mulut yang banyak menyebut nama Allah. Mulut ni tidak banyak menyebut kalimah Allah, yakni dengan membaca Quran. Jadi dia tak seronok. Bila duduk dalam bulan Ramadan. Orang yang dah biasa dengan dunia, bahkan dia menjadi orang yang hubbud dunia, yang cinta dunia. Susah. Ya. Dia nak pahat betul-betul iman di dalam dada dia. Ni yang kita takut ni. Sebulan Ramadan tak membentuk langsung peribadi. Sebulan Ramadan tak memberi kesan dalam hidup dia. Orang lain sibuk dengan puasa 6. Dia langsung tak terfikir nak puasa 6 di bulan Syawal. Bahkan tak rasa nak belajar. Nak tahu apa dia yang Nabi kata, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sita min Syawal kana kasiyamid dahr. Kamu dah genap ataupun dah selesai puasa sebulan Ramadan. Thumma atba'ahu, kemudian iringi pula sita min Syawal, sitah 6 hari di bulan Syawal, sama ada berturut-turut ataupun selang terpulang. Up to you, kata orang Jawa. Ikutlah. Nak buat awal, pertengahan, akhir, terpulang. Ni kita dah tak ada open house ni, KP ni. Ya, maknanya tak ada alasan lah tuan-tuan. Tak berpuasa 6 ni. Cuma kita biasalah last minute. Nantilah, ada lagi seminggu. Nantilah, ada lagi seminggu. Bila tanya, bro, berapa hari tinggal lagi puasa 6? Tinggal 6 hari lagi. Tak mengeleng kita. Tinggal 6 hari lagi. Syawal lagi 2 hari nak habis. Dia boleh selam berak jawab, aku tinggal 6 hari lagi. Memang jenis kaki Al-Bantayun,
wal sapuyun wal balunun. Sedap kaki ni tuan-tuan. Jenis kaki sapu, balun, bantai. Dia tak peduli. Ya, yang penting masuk perut ni. Yang ni. Dia nak makan, dia nak makan, dia nak minum, dia nak minum. Dia tak mau menahan hawa nafsu dia. Sebab bila kan puasa menahan hawa nafsu. Jadi bila mana puasa ni dia macam terkongkong, dikongkong. Bukan kingkong, ni dikongkong, terkongkong. Dia susah, dia tak bebas. Jenis orang yang nak bebas. Bila mana puasa kan tak bebas. Mulut tak bebas, hati tak bebas, perbuatan tak bebas. Ingat tuan-tuan. Ini yang kita takut ni. Tidak memberi kesan daripada puasa sebulan Ramadan. Orang yang beriman sampai mereka menangis bila Ramadan itu nak pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan usah pergi. Itu kata Mahir Zain. Ya. Inilah sifat orang yang beriman. Dia rasa sedih bila mana Ramadan semakin hari semakin dekat untuk ditinggalkan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, puak-puak munafik, yang kata iman orang munafik, berlakon sandiwara. Orang yang sandiwara dia dengan agama yang dianuti, ertinya puak munafik. Dia tunjuk macam seolah dia juga macam kita orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah. Itu kalau kita tengok muka surat awal. Ya, muka surat pertama surah Al-Baqarah. Daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah cerita tentang puak munafik sampai di bawah satu muka surat. Allah menceritakan bagaimana kepura-puraan sandiwara puak munafik yang saya sebut ni. Sandiwara dunia ni kita kena tahu tipu daya dunia yang bukan sebenarnya hakiki. Yang kedua, orang yang hidup dalam hidup dunia ini maka ada berbagai-bagai cara hidup mereka. Termasuk hidup sandiwara. Puak munafik ni pandai berlakon, tuan-tuan. Bila dia pergi kepada orang yang beriman, dia kata, aku orang beriman. Tapi kata Allah, bila dia pergi pada puak-puak kelompok syaitan, wa idza laqul ladzina amanu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata puak munafik, sesungguhnya wahai iblis syaitan, kami ni menipu je. Kami ni tak betul. Kami sebenarnya sandiwara dengan orang beriman. Jadi bila kami bersama dengan kamu wahai semua iblis-iblis, sebenarnya kami bersama dengan kamu dan kami sebenarnya hidup dengan kamu. Ini yang disebut sebagai sandiwara bagi kehidupan puak-puak munafik. Oh, sudah tentu tuan-tuan. Perlunya kita jauhi. Perlunya kita jauh. Jangan sampai melekat debu-debu penyakit puak munafik pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Allahumma inna na'udzubika minal fusuq wasyiqaq wan nifaq wa sum'ati wa riya' wa su'il akhlaq. Di antara yang kita minta tadi, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat fasyiq, jahat, fusuk. Ya Allah, aku minta juga syiqaq, jauhkanlah aku daripada orang yang suka buat balah, suka bergaduh, berkelahi. Yang kata, yang disebut syiqaq. Kemudian, nifaq, jauhkanlah aku daripada sifat kemunafikan, ya Allah. Kemudian, minta lagi kepada Allah. Apa lagi? Jauhkan aku daripada sifat riak. Dan akhirnya, su'il akhlaq, jauhkan aku daripada akhlak yang yang jahat, yang buruk, yang keji. Jadi kita minta. Supaya apa dia? Kita tidak menjadi orang yang ditipu oleh dunia tadi. Tu yang kata-kata Sayyidina Ali. Wahai dunia, kalau kamu nak tipu, jangan tipu aku. Tipu orang lain. Wahai dunia, kamu nak tipu, jangan tipu aku. Pergi tipu orang lain.
Wahai dunia, kalau kamu nak tipu, pergi tipu orang lain. Jangan tipu aku. Tu yang kata Sayyidina Ali ni faham dah dengan tipu daya dunia. Sebab itulah disebut juga oleh ulama. Manusia yang hidup di dunia ni ada 4 jenis manusia. Golongan. Yang pertama, kata ulama, iaitu golongan yang disebut apa dia? Mereka itu ya, celaka di dunia, mereka bahagia di akhirat. Golongan pertama, celaka dunia, bahagia akhirat. Apa maksud celaka dunia? Nampak macam Allah tak beri kebaikan banyak dari sudut kehidupan yang orang tengok pada mata kasar. Ya, berjaya di dunia ni orang yang kaya raya, yang kerjanya, yang meniaganya, menjadi apa semualah. Mereka akan dilihat, oh hidup di dunia ni hebat, pengaruh, pangkat, darjat, kedudukan. Tapi bagi orang yang disebutkan tadi celaka dunia, bagaimana pula? Mereka ni orang yang bukanlah maksud miskin sangat, tapi tidaklah kaya sangat. Ada yang setengahnya miskin betul. Golongan Ashabus Suffah umpamanya. Golongan awal muhajir daripada Mekah ke Yathrib, Ashabus Suffah. Termasuk Abu Hurairah dan sebagainya yang kita tahu. Ya. Di antara juga siapa dia, Mus'ab bin Umair. Ini golongan Ashabus Suffah. Kayanya mereka di Mekah, tapi hijrahnya mereka jadi orang miskin. Abdul Rahman bin Auf umpamanya. Ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi umpamanya. Ini golongan yang bila hijrahnya ke Madinah Yathrib, tuan-tuan, miskin mereka. Kita dah maklum dah cerita ni. Tapi bila mereka duduk di Madinah, mereka kaya dengan iman, Masya Allah. Mereka kaya dengan akhlak, hebat. Ini yang katakan orang yang celaka dunia, mereka bahagia di akhirat. Dunia ni tak nampak mereka ni dapat segala-galanya. Rupa-rupanya akhirat besok, jangan bimbang. Mereka akan dapat banyak yang mana ramai manusia tidak ketahui. Yang kedua, ada orang yang pula mereka bahagia di dunia, celaka pula di akhirat. Oh, yang ni pun ada. Bahagia dunia, ya. Dia tak kira rezeki mana dia dapat, dia tak peduli. Yang disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman, ya, manusia ni mereka dah tak peduli al-halali am harami. Apa disebut min aina asabal mal, al-halali am harami. Mereka tak peduli daripada mana harta duit mereka dapat, tuan-tuan. Nabi kata, sama ada daripada punca yang halal ataupun yang haram. Yang ni yang disebut dalam hadis. Maknanya apa dia? Tak ada gunanya kalau sekiranya kaya dia di dunia dengan cara menipu tak? Ya. Susah kita ambil besar-besar lah, rasuah, ingin kuasa dan sebagainya. Jual durian cukup dah. Jual durian. Jual durian pun kadang banyak menipu. Jual buah banyak menipu. Ini yang kita kata yang hari-hari. Macam-macam. Sebab itu Nabi kata, watanajushu fid dunya. Penipuan berlaku dalam urusan jual beli, dalam urusan duniawi. Sehingga Allah sendiri menyelar. Allah menyatakan apa dia? Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Ini bagi peniaga-peniaga ni, kena ingat. Kena ingat. Yang disebut apa dia, kaum Nabi Allah Syuaib dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Hidup kaum Nabi Allah Syuaib ni, kaum Madian ni, tuan-tuan, bila mana mereka menipu di dalam urusan perniagaan, mengurangi timbangan. Hari ni pun banyak orang tiru kaum Nabi Allah Syuaib umpamanya. Itu jangan, ya, Allah binasakan. Kalau Allah sebut dalam Quran wailul lil mutaffifin, iaitu celaka neraka wil bagi orang yang menipu dalam timbangan jual beli, bermakna mesti ada, bahkan wujud ni ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat, jenis menipu dalam urusan perniagaan. Sebab itu kita tak nak kalau kaya dengan cara menipu, kalau kita kaya dengan cara rasuah, kalau kita kaya dengan cara penyelewengan kuasa, itu bukan yang sebenar. Tapi kekayaan yang sebenar daripada perniagaan seorang peniaga yang jujur, yang adil, yang memikirkan soal akhirat. Itu contoh kita ambil. Jadi artinya apa dia? Balik. Ya. Ada orang yang hidup di dunia begitu. Dia bahagia
dengan cara menipu lah. Tapi besok di akhirat, Allah fakirnya, miskin dia. Rupa-rupanya tidak ada apa yang boleh dibanggakan daripada hidup di dunia yang disebutkan tadi, bahagia di dunia. Ya, sedangkan akhirat celaka dia. Yang ketiga kata ulama, ada golongan yang dia bahagia di dunia, dia bahagia di akhirat. Yang ni orang yang cukup hebat. Tuan-tuan, dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Nak dapat yang kedua-dua ni menjadi, dunia pun jadi, akhirat pun jadi, pun susah. Lagi payah. Nampak? Dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Dipilih terpilih. Nabi SAW yang Allah kurniakan kepada Rasulullah macam-macam. Tapi tengok macam mana ujian yang Nabi hadapi, tuan-tuan. Nabi harungi. Nabi sabar. Sebab Nabi tahu bahawa dunia ini tempat ujian. Ini yang nak disebut. Dunia ni tempat ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Tidaklah manusia itu dibiarkan hanya berkata aku sudah beriman, sedangkan mereka kata Allah belum lagi diuji. Kita kena uji. Kita kena uji dulu. Di bila mana lepas ujian, maksud dia kita lepasi halangan-halangan ujian dunia, kita rasa berdebuih, tuan-tuan. Bahagianya, kejayaan kita, kemenangan kita. Ni, macam orang puasa jugalah. Tahan 12 jam. Kan Nabi kata, ya, lis-sa'imi farhatan. Orang yang berpuasa ada dua kejayaan kemenangan. Yang pertama Nabi kata farhatun inda iftar. Kemenangan yang pertama yakni orang yang waktu itu berbuka puasa. Orang yang berbuka, kejayaan. Dia menempuh kemenangan. Yang kedua kata Rasulullah, liqa'i rabbih. Kemenangan yang kedua, farhatul liqa'i rabbih. Yakni dia nak berjumpa esok dengan Allah Ta'ala. Di mana? Di syurga Allah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan salam sejahtera daripada Allah kepada penghuni syurga. Pintu ahli syurga yang berpuasa, maka namanya dia akan masuk melalui pintu Babur Rayyan. Khus apa dia? Pintu khas bagi orang yang berpuasa, Babur Rayyan. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan salam daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak mau lagi, tuan-tuan. Allah rugi. Yang kata sedikit, yang kita perlu hadapi ni ujian. Ada yang banyak. Jadi golongan yang ketiga ni bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Dan jangan jadi orang yang keempat. Celaka dunia, celaka akhirat. Na'udzubillah min zalik. Celaka di dunia, celaka juga dia di akhirat. Allah. Cuba bayang-bayangkan, renung-renungkan, tuan-tuan. Dia jadi orang yang dah ditipu oleh dunia. Sandiwara ni. Yang dikatakan tipah tertipu. Dunia ditipu, tipah tertipu. Akhirat, apa yang dia dapat? Dunia celaka, akhirat pun celaka. Akhirat ni celaka, dah tentulah neraka. Dunia ni celaka lagi. Berkat hilang. Hidup di dunia berzina. Hidup di dunia minum arak. Hidup di dunia bertenung nasib. Hidup di dunia berjudi, umpamanya. Membunuh orang. Ini maksiat jenayah yang ada dalam Islam. Menuduh orang baik berzina, umpamanya. So ini yang disebut. Perlunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhati-hatilah dengan hidup di dunia ini yang disebut dunia yang fana. Sebab itu Allah sebut, saya lelaki apa dia sekali nak sebut, nyatakan bahawa wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat kembali yang baik, yakni di sisi Allah, iaitu al-jannah, syurga, paradise. Itu tempat yang paling baik, tempat kembali kita. Setelah mana kita lalui ujian-ujian, fasa-fasa ujian di dunia ni yang cukup banyak. Daripada kita kecil, dewasa, sampai kita dah matang, tua lanjut. Kita hidup di dunia, kita hadapi, harungi macam-macam ujian. Sabar. Kita tahu Nabi pun begitu juga. Aisyah, isteri Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi. Para alim ulama, umpama. Pewaris Nabi. Semua melalui ujian hidup di dunia. Semua melalui segala halangan-halangan. Tapi mereka sabar. Sabar.
Akhirnya Allah beri kejayaan kepada mereka. Ada yang dapat di dunia, ada yang dapat di akhirat nanti. Itu pun dia juga, walaupun macam-macam usaha kita di dunia tak berjaya, berdoa Allah tak makbul lagi, tak angkat lagi ibadat, tapi ingat di akhirat besok. Mudah-mudahan kita harapkan, ya Allah, Engkau terimalah segala amalan aku dan berilah ganjaran yang sebaik yang di akhirat kelak. Dunia ni tak dapat, tak apa, tapi akhirat insya-Allah mudah-mudahan. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian yang saya mukadimahkan sama dengan saudara Anwar daripada tim Fatih Tim. Jadi saya jemput kembali saudara Anwar kita untuk sama-sama ada soalan ke dan sebagainya yang boleh kita berkongsi insya-Allah. Silakan saudara Anwar, saya serahkan kembali. Okey, Assalamualaikum, kembali kita lagi. Terima kasih Ustaz perkongsian. Oh, kena belakang sikit. Okay, kena masuk frame Okey Ustaz. Jadi apa yang kesimpulan yang kita dapat belajar tentang topik pada hari ini Ustaz? Ya. Tindakan kita, apa kesimpulan, apa yang harus kita tindakan kita Ustaz? Ya, itulah tadi maknanya kita jangan melihat kepada tipu daya dunia, keindahan yang banyak yang disebut mata, keseronokan, kemewahan. Memang itu yang dihidangkan di hadapan kita. Bila mana diajar oleh Islam, Nabi SAW meletakkan keutamaan kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairu laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang prioriti, yang utama. Akhirat itu yang kekal. Artinya dunia ni sementara. Sebab itulah saranan daripada saya untuk kita kongsi sama-sama, kita share malam ini, penyakit hubbud dunia, penyakit wahan hubbud dunia, cinta pada dunia ini tidak akan berjaya dirawat sekiranya kita tidak berusaha untuk merawat hati kita dulu. Sebab cinta dunia ni ada pada hati. Kalau hati kita bersih, pada aflaha man zakkaha, kata Allah, maka kamu akan berjaya. Maka hati dulu, bersihkan jiwa hati. Bagaimana? Maka perlunya kita banyak zikrullah, perlunya banyak kita baca Quran, perlunya banyak kita bertaubat, istighfar dan seumpama dengan. Itulah di antara amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah dan akhirat, dan kita menganggap bahawa dunia ni sekadar untuk jadikan tempat bercutut tanam. Hasilnya kita akan tuai di akhirat kelak. Saudara Narwa, itu di antara lebih kurang kesimpulan pengajaran. Okey, baik. Okey, jadi konklusinya kita kena bersihkan hati dulu ya Ustaz. Ya, betul. Kerana kita yakin dan percaya bila kita memberi dengan hati, yang akan menerima ni adalah hati. Yang akan ingat sampai mati, yang akan berterusan tanpa henti. InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz, berkenaan dengan dengar katanya Ustaz ada apa tu orang kata yang untuk syifa minyak wangi apa ke tu daripada Ustaz Ismail Kamus. Mungkin ada orang bertanya, mungkin Ustaz boleh ceritakan apa yang tersebut. Baik, okey. Minyak yang saya pegang ni, tuan-tuan boleh nampak, namanya minyak wangi. Minyak wangi Raihanah Syifa. Wangian terapi pendinding diri. Nama Raihanah itu juga adalah diberi oleh yang berbahagia almarhum, Allah yarham, almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus 10 tahun yang lalu. Maknanya minyak ni dah bersama dengan saya. Saya pengasas dengan almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus dah 10 tahun. Dan alhamdulillah minyak ni masih lagi bertahan sampai ke saat ini, walaupun almarhum Datuk Ismail Kamus dah tak ada, tapi dengan izin Allah minyak ni masih lagi ada tuan-tuan. Orang kata sakibaki peninggalan daripada arwah almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus yang dibuat banyak dengan saya, insya-Allah boleh tahan lagi lah setahun dua ni insya-Allah. Jadi minyak ni dah sampai dah seluruh negara, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia, ke Eropah, di Belanda dah sampai dah. Ratus ribu botol lah laris, alhamdulillah. Baik. Di antara khasiat minyak ni, Ustaz Datuk Ismail Kamus Allah almarhum dah mensyifa ataupun jampi ruqyah. Antaranya untuk buat pendinding daripada gangguan jin lah, sihir, santau, saka, ain, histeria. Ini antaranya Ada orang yang baru pegang botol ni dah menggigil. Ada orang baru dengar nama Datuk Ismail Kamus menjerit, jatuh pingsan. Itu pengalaman saya lah. Kemudian ada yang dia pada diri dia gangguan. Bila pegang minyak ni dia nak pitam, nak pingsan, ada yang muntah. Ada yang santau, bila dia minum, minyak ni boleh minum.
2-3 titik masuk dalam air suam. Kalau dah turut sangat, kritikal boleh buat minum. Keluar bahan-bahan santau daripada dalam perut dia, berdarah dan sebagainya lah. Ya, kemudian di rumah gangguan, pakai di rumah, adalah cara dia spray nanti macam-macam lah. Dengan cara dia ada penggunaan dia. Baik, kemudian apa dia, kedai, orang sihir. Kedai kek umpamanya. Satu kedai tu bila nak buat kek, tepung dia berulat, orang sihir. Dengan izin Allah, minyak ni membantu. Tak berlaku dah. Ya, ke yang tak diingini. Ada kedai, orang tak datang pun ada juga. Bila pakai minyak ni, alhamdulillah, berkat doa Ustaz Datuk Semaikam, nak ceritanya, nak sebutnya, ya, doa daripada almarhum Ustaz Datuk Semaikam Mus, yang saya dah 10 tahun dengan Datuk Semaikam Mus, ya, usahakan minyak ni, nampak jelas ada kebaikan yang banyak, membantu ratus ribu. Kalau dah beli minyak ni, dan testimoni dah tentulah banyak. Sehingga ada yang busung perut dengan izin Allah sihir. Maka elok yang tak boleh tidur malam dan sebagainya. Yang kedua, untuk anak-anak. Untuk anak-anak ni, pelembut hati, penerang hati, nak buat kuatkan ingatan, pakai dekat kepala. Dan juga anak-anak kecil yang kerap menangis siang malam. Itu pun bagus, banyak dah testimoni. Dan baru-baru ni juga, anak autisma. Tak boleh bercakap, sapu dekat bawah dagu dan leher. Di Negeri Sembilan, anak autisma dah boleh bercakap. Dan anak autisma ni dah tak, daripada tak boleh tengok muka mak ayah, dah mula ada eye contact dengan mak ayah dah, alhamdulillah. Daripada agresif, ya, memberontak dan sebagainya, anak autisma dah berjaya manja dah, lembut dah, tu antaranya. Dan begitu jugalah, ya, untuk yang belum jodoh, manalah tahu yang belum jodoh lagi, cuba buat mandi dengan minyak ni, sebotol ni buat 3 kali mandi. Yang ketiga, untuk suami isteri nak rapatkan hubungan, cuba ikhtiar pakai. Dah banyak dah testimoni, alhamdulillah. Ada yang bercerai, tak jadi bercerai. Termasuk yang ada masalah mati pucuk. Ni bukan pucuk ubi tuan-tuan. Pucuk ubi boleh makan. Jadi ada yang mati pucuk. Orang Singapura, 6 tahun. Dia ambil minyak, beli minyak ni banyak. Dengan izin Allah, melompat balik orang tua tu. Daripada Kedah, 3 tahun. Yang mati pucuk pun lebih daripada seorang. Testimoni. Dah ada dah testimoni banyak. Kemudian, untuk yang poligami, madu, bergaduh, dah boleh duduk semeja makan, tu boleh ikhtiar. Manalah tahu. Nak bermadu, tu yang nak bermadu. Dan akhirnya ada masalah luar anggota badan, boleh buat urut sapu, dan juga buat mandi. Penagih dadah umpama, ada diperoleh suami penagih dadah, boleh sepenuh mandikan minyak. Alustar di Kedah, anak penagih dadah, alhamdulillah elok tuan-tuan. Begitu juga kalau wanita muslimat ada masalah fibroid, baru ni dia ada fibroid, dipakai minyak ni, berdarah keluar banyak. Itu tanda awal, ya. Itu peringkat awal dia punya orang kata simptom. Ini mudah-mudahan ada di Lumut Perak 20 botol. Kalau yang kritikal macam fibroid ni kena beli banyak lah. Jangan beli sebotol nak jadi. Beli banyak, belanja banyak sikit. Allah nak tengok usaha kita. 20 botol tuan-tuan dibeli. Dengan izin Allah 2 tahun fibroid dia selesai. Ada yang lagi lumpuh, stroke, diurut minyak ni dengan izin Allah. Separuh badan lumpuh. Elok testimoni yang saya dapat. Ya, ada yang bahagian tangan. Kalau kepala sakit ataupun migrain, sapu kat kepala. Hidung, gesdung. Sapu dekat hidung, sedut minyak ni. Boleh buka ni, sedut bau ni. Dan kalau ada mata nak operate, mata rabun, cuba ikhtiar. Jangan masuk dalam mata pedih. Sapu dekat keliling. Ada yang mata berpasir. Disungkai perak. Mata dia berpasir, disapu ni. Dengan izin Allah, alhamdulillah pulih. Ada yang nak operate 5,000 mata. Pakai minyak ni, di keliling. Jangan masuk jadi dengan izin Allah, tak jadi nak operate mata. Dan banyak lagi lah. Ada yang masalah buasir, sapu dekat tempat buasir. Sakit lutut, ya, kaki, tempat yang kena minyak panas ataupun air panas, cepat mudah-mudahan, ya, pulih balik seperti sedia kala. Dah ada testimoni saya sebut ni. Dan begitu juga kalau ada masalah dalaman. Apa dia antaranya batu karang. Dah ada testimoni Shah Alam, pecah batu karang. Ada yang kanser usus tahap 3. Minum minyak ni. 2-3 titik masuk air suam. Selang balik 2-3 hari, minum balik insya-Allah. Tapi kena banyaklah. Yang kanser tadi 10 botol dia beli. Kemudian begitu juga kalau ada masalah, kita kata apa dia, demam panas, kemudian batuk berpanjangan, cuba ikhtiar. Saya sebut ni ada testimoni, cuba ikhtiar. Mudah-mudahan. Boleh buat minum, tapi jangan banyak. 2-3 titik masuk dalam air suam ataupun air mineral. Yang lain tadi macam itulah di luar. Yang mana boleh sapu perut, kembung dan sebagainya, budak-budak dan sebagainya, insya-Allah. Sebotol harganya 30. Tapi beli 2 botol, saya bagi harga promosi 2 botol 50, beli 4 botol 100. Ada yang beli 50 botol sekali baru ni. 10 botol, 20 botol, 10 botol, 20 botol. Dia antara ramai orang Singapura. Ramai yang daripada Singapura
yang beli minyak Rehana Syifa ni. Mudah-mudahan ya tuan-tuan, masih ada lagi peninggalan almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus, saki-baki jampi ruqyah daripada Ustaz. Cuba ikhtiar, mudah-mudahan ya saya pun pakai juga. Siapa yang berhajat boleh hubungi saya di talian WhatsApp saya 012 270 1066 ya. Saya ulang balik, Ustaz Halim Din 012 270 1066. Nanti saya akan bagi risalah ya, risalah khasiat dan penggunaan minyak wangi Rehana Syifa. Jadi sahabat saya ya, saudara Anwar daripada Fatih Team pun sama-sama mempromosikan minyak wangi Rehana Syifa ini. Mudah-mudahan ya kita dapat manfaat bersama dan pahala kita membantu orang yang memerlukan ya untuk penyembuhan penyakit-penyakit dan hajat-hajat yang mereka hajati, insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak saudara Anwar, minyak wangi Rehana Syifa, produk yang saya dah buat ni hampir 10 tahun dah di pasaran. Wallahu alam. Kiranya Ustaz, kalau habis ni tak ada lagi dah. Boleh kalau stok yang dekat ada Ustaz tu, makna masa dia kiranya kan minyak ni dibaca oleh Ustaz Ismail Kamus, Datuk Ismail Kamus kan. Tapi kalau habis ke stok kat Ustaz, dia tak ada lagi lah. Boleh bertahan lagi lah, setahun 2 tahun boleh tahan. Boleh kata tahun 2 tahun boleh tahan. Habis tu so nak kata kat sini limited edition lah. Ya, hari ni memang limited edition ni, memang limited edition. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena dapatkan tu. InsyaAllah. Ya. Okey, baik. Sebelum kita habis tu, nanti kita tuan-tuan dan puan-puan kita akan minta Ustaz doakan untuk kita semua, insyaAllah. Tapi sebelum tu ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu lagi berkenaan dengan persiapan kematian. Okey, kita ada pendrive persiapan kematian. Okey, seperti yang dia ada skrin ni sekarang. Okey, kita di Fatih Team kami mengumpulkan koleksi kuliah persiapan kematian yang mana kita mengumpulkan 7 penceramah. Okey, jumlah kuliah 44 dan durasi dia 18 jam dalam format bentuk audio MP3. Dan juga kita dah bagi percuma Al-Maksurat, Ayat Ruqyah dan 30 juzuk Al-Quran. Dan boleh hubungi di nombor yang tertera ataupun klik di link yang kita berikan di dalam status post live streaming ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dapatkan ialah yang ini kita rakam selama 10 tahun dan kita ambil kuliah yang terbaik berkenaan dengan persiapan yang kematian dan kami kumpulkan dalam satu pendrive. Tuan-tuan dan puan-puan, satu pendrive ini patut ada satu rumah satu pendrive ini sebab persiapan kita kematian, insyaAllah dia merangkumi semua aspek daripada awal sampai akhir, insyaAllah. Dan okey, itu saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin dapatkan, boleh hubungi dan klik di link yang kita berikan, insyaAllah. Okey, baik Ustaz Halim Din. Okey, dengar ya. Okey Ustaz, jadi Ustaz, insyaAllah terima kasih Ustaz kerana luangkan masa bersama kami semua dan share ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini, insyaAllah. Dan Ustaz, untuk yang terakhirnya, kita minta Ustaz doakan untuk kami, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' ma la yakshifu ghairuka. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, pada malam yang mulia ini ya Allah, Engkau tetapkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadilah kami di antara hamba-hamba-Mu yang mencintai majlis ilmu ya Allah. Maka Engkau berilah kehidupan kami sebagai kehidupan seorang pejuang yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Jadilah anak-anak kami ya Allah sebagaimana anak-anak pejuang-pejuang mujahidin yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu ya Allah, menjadikan anak-anak mereka juga sebagai pewaris Nabi ya Allah. Ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar kami sentiasa menjauhi daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, menjauhi daripada apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, berjayalah kami menjadi manusia yang beriman dan bertakwa sehingga di peringkat ataupun di penghujung nyawa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Maka apa yang telah kami lakukan ini ya Allah sebagai usaha dakwah yang mana disebarkan di atas muka bumi muni ini ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah, segala ujian,
segala dugaan dan cabaran-cabaran yang kami hadapi ya Allah, untuk menyebarluaskan ilmu-Mu ya Allah, dan daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih-Mu ya Allah, agar kami dipermudahkan oleh-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Kum takabbal ya karim. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa insya-Allah jangan like page Fatih Team dan see first untuk Fatih Team. InsyaAllah kita akan ada kuliah every week, every day. Every day kita ada insyaAllah. Esok kita akan bersama dengan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa dengan kitabnya. Kita akan bawa 4 kali seminggu insyaAllah bersama dengan beliau juga. Okay? Dan juga jangan lepas peluang segala kuliah-kuliah update terkini di page Fatih Team, Facebook, type Fatih Team dan like dan see first supaya anda tidak tertinggal ilmu-ilmu yang sangat-sangat premium ini insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang bagi komitmen, yang tonton awal sampai akhir, dan saya lihat dekat sini yang komen-komen nota, terima kasih. Itu adalah orang kata persiapan kematian amalan-amalan kita untuk dibawa nanti insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Saya Anwar bin Nordin, host anda pada malam ini. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.